Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keistimewaan, ciri-ciri keistimewaan, keunggulan, keunikan ibadah puasa berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebab setiap ibadah itu dia ada keistimewaannya yang tersendiri. Macam solat, keistimewaannya Allah SWT perintahkan secara direct. Itu sudah keistimewaan penerimaannya. Cuma bulan puasa ataupun ibadah puasa ni dia punya keistimewaannya kerana ada beberapa perkara lah. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam Sahihain, dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kita kena tahu bila sebut Sahihain itu dua sahih, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahihain ni atau disebut muttafaqun alaih. Satu hadis itu dipanggil muttafaqun alaih, diittifaqkan ke atasnya, iaitu ittifaq persetujuan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala yaqul. Ini hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini keistimewaan pertama yang tidak ada pada ibadah yang lain, iaitu ibadah berpuasa itu. Allah berfirman, setiap amalan anak Adam itu untuknya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untuk aku. Kemudian keistimewaannya lagi, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan letakkan pahala puasa kepada orang yang berpuasa itu. Ulama membahaskan hadis perkataan ini, iaitu bila seorang itu berpuasa, itu adalah urusan peribadi, sangat peribadi dia dengan Allah Ta'ala. Maksud kata, puasa itu dia ada godaan-godaannya cukup hebat. Dan barangkali di waktu yang panas dia sangat dahaga, di waktu yang sangat lapar dia nak makan. Tak kala tak ada orang pun observe dia, memerhatikan dia. Bagi orang beriman, dia tetap juga untuk mempertahankan puasanya. Itu menunjukkan diri dia dengan Allah Ta'ala, sangat menjaga hubungan iman itu. Dulu-dulu ada juga orang berpuasa, bila tak ada orang, dia buka pecah ais, kemudian dia berlakon macam puasa sampai buka puasa. Tapi alhamdulillah lah, masa tu kecil lagi. Tapi alhamdulillah dia ngaku juga, dah besar baru dia beritahu. Tak apalah, itu waktu kecil-kecil dulu. Tapi bagi yang dah boleh pakat pula tu. Jadi bagi orang beriman, itu adalah hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Maknanya orang tak nampak pun dia tetap juga berpegang dengan amanah puasanya, imannya itu. Maka Allah kata, fa innahu li, ibadah puasa itu adalah hubungan aku dengan Allah Ta'ala, dengan aku dengan hamba itu. Wa ana ajzi bihi, dan aku membalasnya sendiri. Kemudian wasyamu junnatun, dan puasa juga adalah junnah. Junnah ialah kubu ataupun benteng yang kita bina, benteng iman kita daripada godaan-godaan terjahan, godaan-godaan syaitan dan nafsu syahwat. Jadi bila kita puasa, kita sedang membina batu-bata benteng kita. Fa idza kana yaumu sawmi ahadikum, apabila berada salah seorang daripada kamu pada hari kamu sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan cakap kotor. Itu penjagaan lidah. Kerana sebab lidah lah banyak kerosakan berlaku.
kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Lidahlah yang boleh memecah belahkan orang, lidahlah yang boleh mengecikkan hati orang, lidahlah yang boleh menyebabkan orang itu rasa dihina. Bermacam-macam perkara yang dibuat oleh lidah sehingga Muaz bin Jabal pelik, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi, wahai Rasulullah, adakah kami nanti akan dibalas terhadap apa yang kami ungkapkan? Maka dijawab oleh Rasulullah, bukankah ramai di kalangan manusia itu akan dihumban masuk ke dalam neraka, sama ada dihumban mukanya termasuk dulu dengan dihumban dalam keadaan dicampakkan dalam keadaan mukanya masuk dulu, ila hasaidu alsinatihim, disebabkan hasil tuaian daripada kerja-kerja lidah. Maka kita kena hati-hati gunakan lidah. Fala yarfus, jangan cakap-cakap kotor. Wala yaskhab, jangan tinggikan diri, tinggikan suara, menengking-nengking. Fa insabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada salah seorang daripada orang itu sabahu, provokasi kamu, mencela kamu, memaki kamu, aw qatalahu, ajak bergaduh, falyaqul, katakanlah inni shaim, kerana aku ini berpuasa. Bukan sebab tak boleh nak lawan, bukan sebab tak boleh nak bergaduh, bergusti, boleh je, tetapi disebabkan hormat puasa. Inni shaim, aku sedang berpuasa. Puasa mengajar aku untuk kawal nafsu kita, nafsu, kawal kemarahan. Maka aku tak nak sambut provokasi kamu, aku tak nak bergaduh dengan kamu. Waladhi nafsu Muhammadin biyadi, ni kita dah sebut dah gitu. Demi jiwa Muhammad di tangannya, la khuluf fa misaim atyab min indallah min rihil miski, busuknya bau mulut orang puasa itu adalah lebih baik daripada wanginya kasturi. Lisaimi farhatan, orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, yafrahuhuma, yang dia sangat bergembira dengan kedua-duanya. Idza aftara fariha bi fitrih, kalau sekiranya dia itu berbuka puasa, dia akan gembira dengan ketika dia berbuka puasa. Sebab apa? Sebab pada hari berkenaan dia berjaya melepasi godaan syaitan, dan pada hari berkenaan ketika dia berbuka puasa, dia gembira sebab apa? Allah rezekikan kepada dia rezeki. Tak kalau orang lain barangkali berpuasa ala kadar, dia berpuasa dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih, apabila dia bertemu nanti dengan Allah Ta'ala lepas dia mati, dia akan bergembira dengan puasanya itu. Mengapa dia bergembira? Disebabkan ada beberapa keistimewaan yang hanya Allah beri kepada orang yang berpuasa. Antaranya apa? Antaranya adalah dia akan dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu syurga namanya Ar-Rayyan, khusus untuk orang yang berpuasa. Alhamdulillah, begitu besarnya nikmat rahmat Allah datangkan berpuasa itu, ibadah berpuasa itu dalam hidup ini. Maknanya setiap tahun berpuasa dalam bulan Ramadan itu datang kepada hidup kita untuk kita mengaut pahala yang sebanyak mungkin, dan untuk meleburkan dosa kita. Seperti yang kita sebut apa itu Ramadan, asal dari perkataan ramda. Ramda itu adalah panas, membakar, melecurkan, mencairkan, memusnahkan. Jadi Ramadan adalah bulan yang diharapkan untuk kita menghancurkan, meleburkan, mencairkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Maka kita bergotong royonglah memperingatkan sama kita, anggota keluarga, supaya dapat melaksanakan ibadah puasa, insya-Allah yang terbaik tahun ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.